surah Al-Kahfi dulu. Kita akan baca suratul Kahfi dulu. Yang mana tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa benda ni agak perlulah. Kahfi ni kalau boleh jangan tinggalkan dah. Sebab ulama-ulama kita, termasuklah ulama-ulama daripada negara luar sekalipun, Mesir dan sebagainya, guru-guru saya sekalipun, telah memberikan beberapa peringatan tentang semakin hampirnya akhir zaman itu. Jadi moga-moga ia menjadi pembangkitlah ataupun menjadi benteng kita untuk tempik tepis segala jenis fitnah dajjal insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi suratul Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir hari ini, muka surat 293 insya-Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ayat 10 terakhir suratul Kahfi, muka surat 304. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat dipertemukan kembali saya dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam satu bulan. Bulan yang kita panggil bulan yang mulia, Ramadan Karim, Ramadan Munawwarin. Bulan Ramadan yang sangat mulia, bulan Ramadan yang sangat-sangat bercahaya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ramadan ini boleh kita ibaratkan sebagai satu tetamu. Yang mana tetamu itu akan datang. Ramadan itu akan tetap datang setiap tahunnya. Tetamu itu tetap juga akan membawa keberkatan. Tetamu itu tetap juga mencari pemilik yang akan mendapatkan keampunan. Kullu atin at, kata Nabi SAW, wa kullu atin qarib. Setiap perkara yang dekat itu makin dekat. Dan setiap yang dekat itu pasti akan sampai. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya nak ceritakan sebelum Ramadan dah. Sampai kita dah capai dah Ramadan hari ini. Yang mana tetamu yang kita tunggu hari-hari, tetamu yang kalau salafus soleh itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan sebelum telah bersedia. Sebab tu ada keadaan ulama menceritakan tentang sedikitlah Lailatul Qadar begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyentuh bab Lailatul Qadar itu, ada ulama yang menyebut Allah itu memberi peluang kepada manusia sehingga 300 malam. Maksudnya 300 malam tu Allah rahsiakan bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Sebab apa 300 malam? Sebab dia kira selama lebih kurang 6 bulan begitu. Cuma tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, istimewanya Lailatul Qadar itu, istimewanya Ramadan selepas itu, Allah kecilkan tuan-tuan. Kecilkan skop untuk cari Lailatul Qadar itu satu tempat yang namanya Ramadan. Daripada 300 Allah kecilkan jadi 30. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala melalui ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pula 30. Dalam masa 30 hari itu kita kena cari Lailatul Qadar. Ini cerita Lailatul Qadar. Kita akan cerita harapan-harapan Ramadan selepas ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, kata ulama, dalam 30 Ramadan itu Allah kecilkan lagi. Punyalah Allah nak bagi kita ni cari Lailatul Qadar, sebab itu paling mulia dalam bulan Ramadan. Ramadan dah lipat ganda habis dah. Tapi ada satu tempat yang Allah suruh cari juga yang namanya Lailatul Qadar. Tuan-tuan, daripada 30 malam itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi SAW kecilkan jadi 10 hari, iaitulah malam-malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Tak cukup tuan-tuan.
Nak bagi semangat, Allah galakkan lagi untuk cari Lailatul Qadar. Akhirnya ada riwayat lain yang mengatakan Nabi SAW sebut, carilah ketika malam-malam witrun, malam-malam ganjil pula kata Nabi SAW. 10 tuan-tuan, jadi 5 pula. Sampai kata ada ulama tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang kecilkan menjadi satu hari sahaja. Iaitulah ketika mana malam turunnya Ramadan, turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, kata Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, itulah malam Lailatul Qadar 17 Ramadan itu. Ada yang kecilkan begitu. Adapun ada ulama yang kecilkan bermacam-macam kaedah tuan-tuan. Ada yang Imam Al-Ghazali itu kata kalau jatuh hari sekian maka Lailatul Qadar itu bersekian berlakunya. Banyak dah dalam kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali dan juga kitab Al-Imam Syafi'i yang mereka ini setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar. Akhirnya mereka cuba buat satu kajian, cuba pula beri galakan pada kita semua orang awam ni tuan-tuan untuk sama-sama beribadat. Cari juga kalau boleh Ramadan waktu itu jatuh contohnya hari Khamis, jangan tinggalkan pada malam 23 sebagai contoh. Begitulah antara galakan-galakan ulama dan Nabi SAW. Itulah tetamu yang akan sentiasa datang kepada kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tetamu itu namanya Ramadan. Ramadan itu sudah sangat-sangat bersedia untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Sentiasa nak datang ni, tetamu tu nak datang, nak ketuk ni. Ketuk apa tuan-tuan? Ketuk pintu kehidupan kita. Tak kiralah hati kita itu sedang lalai, ataupun sedang diketuk, ataupun sedang putus asa. Ramadan tetap datang sebagai orang tua yang memberi jalan nasihat dan jalan kehidupan. Datang membawa semua perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang ke arah Ramadan. Apa yang Ramadan bawa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Apakah yang paling mulia di dalam dunia ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalamullah. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya menjadi sebuah novel rujukan kehidupan kita, iaitulah Al-Quran. Siapa pun yang terkena percikan Al-Quran pasti akan menjadi mulia dan dimuliakan. Jibril menjadi perantara penurunan Al-Quran, akhirnya menjadi penghulu segala malaikat. Sehingga para malaikat malu, segan nak bercakap dengan Jibril alaihi salam. Turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulu segala nabi. Turun pada hari Jumaat, Jumaat jadi penghulu segala hari. Turun pada bulan Ramadan, Ramadan jadi penghulu segala bulan. Turun pada malam Lailatul Qadar, malam itu menjadi penghulu segala malam, dan tiada malam yang lebih baik daripada malam tersebut walaupun dibandingkan dengan zaman-zaman Nabi terdahulu. Tuan-tuan, kalaupun turun Al-Quran itu pada seseorang dengan cara menghafaz, Allah angkat manusia tersebut, angkat individu tersebut sehinggalah mampu menyelamatkan keluarganya di akhirat kelak. Itu janji Nabi SAW. Malah ada riwayat yang sebut Allah sendiri akan minta dibacakan kalimat-kalimat, kilmah-kilmah, kata-kata baik Allah itu di syurga nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun kita tak mampu nak menghafaz Al-Quran, ada cara untuk mendapatkan percikan Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, tuan-tuan. Semuanya tentang Al-Quran. Dan kesemuanya ini, semua perkara yang saya sebut tadi bermula daripada malaikat Jibril, bulan, penghulu malam. Ramai orang yang diangkat, tuan-tuan, yang menjadi mulia kerana Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, semuanya ada dalam bulan Ramadan. Semuanya ada dalam bulan Ramadan. Cuma satu persoalan yang paling besar yang hari ini mungkin kita boleh bawa untuk menjadi, mungkin boleh jadi satu pengharapan. Ni bulan Ramadan kita paling baik mungkin. Persoalan paling besar tuan-tuan yang kita perlu bawa adalah, adakah apa yang kita dah persiapkan dengan Ramadan kita?
Majoriti kita tuan-tuan, kita ni dah terlalu banyak bertemu dengan Ramadan dah. Umur saya lebih kurang 30-an, saya 30 tahun jumpa Ramadan sebagai contoh. Tuan-tuan ada yang lebih daripada saya, 50, 60, ada yang muda daripada saya 20 tahun sebagai contoh. Majoriti kita dah terlalu banyak bertemu dengan Ramadan. Cuma tahu tak kita bahawa pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut, itu boleh jadi kita panggil boomerang. Ataupun ada sebuah kaedah yang dijelaskan oleh para ulama. Kalaulah selalu kita berinteraksi, itu boleh membuatkan kita, boleh mematikan sensitiviti kita. Ataupun bahasanya, terlalu sering, terlalu banyak kita ni bercakap, itu buat kita ni tak lagi rasa terlalu sensitif dah. Jadi tak terharu, rasa biasa-biasa je dah. Kalau contoh siapa yang biasa pergi, yang pernah berpengalaman pergi umrah, tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ramai di antara kita ni duk teruja sebab kali pertama je sampai. Sampai je Masjidil Haram begitu, tengok Kaabah, pertama kali tu biasanya kita akan menangis. Nangis tuan-tuan, nangis teresak-esak kadang-kadang. Tengok Kaabah pertama kali, oh luar biasa. Gitu kan. Sampai ada yang hari pertama sampai tu tuan-tuan yang dimulakan Allah, dia tak nak balik ke hotel dah. Dia nak iktikaf begitu terus. Iktikaf kerjanya apa tuan-tuan? Nak tengok Kaabah, nak doa, nak zikir, nak apa lagi, nak solat sunat. Itu hari pertama tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak cerita sensitiviti kita yang semakin hilang dek kerana bertahun-tahun jumpa perkara yang sama. Masuk hari kedua di Mekah tuan-tuan, dah boleh nak diajak balik hotel dah. Jom naik hotel, jom. Penatlah hari ni. Dah boleh naik hotel dah tuan-tuan. Masuk hari ketiga, masuk hari keempat. Mula dah. Kadang-kadang tu solatnya tu kat surau je tuan-tuan. Surau dekat hotel tu sahaja. Dia dah mula berselang-seli dah. Kejap kat hotel, kejap dekat Masjidil Haram. Kejap kat hotel, kejap kat Masjidil Haram. Sampailah 4, 5, 6 hari ke-7 tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawafnya itu dah mula masuk ke tempat lain dah. Dia dah mula tawaf ke Zamzam Tower. Dia dah mula tawaf dekat apa kita panggil Clock Tower. Dekat shopping mall lah kita panggil. Masuk kat shopping mall. Bang, 10 minit lagi nak Zuhur ni bang. Kan begitu kan sebagai contoh. Tak apa. Kita dah mula pandai menjawab dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dah terbiasa. Tak apa. Kita ada ruang dataran. Kita boleh solat kat dataran sahaja tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada perbezaan hari pertama dengan hari yang ke-7? Sebab kita dah mula rasa biasa. Hatta sehinggakan kalau kita tengok peniaga-peniaga di kawasan masjid itu sekalipun. Kalau azan tuan-tuan kat sana, saya memang takjub lah. Azan kat sana memang tutup semua kedai. Bagus. Tapi yang kurang seronok mata tu tuan-tuan, mereka ini kalau pun tutup kedai, mereka itu solat di mana tuan-tuan? Masjidil Haram ke? Tak. Majoriti peniaga-peniaga kat situ, solatnya di hadapan kedai masing-masing. Padahal Masjidil Haram itu depan mata mereka dah. Kalau bahasa kita ni tuan-tuan, mengesot badan, macam mana meniarap baby tu kan, apa kita panggil meniarap mula-mula tu. Budak dah pandai meniarap, mengesot lah kan ke depan kan. Mengesot badan je dah sampai dah tuan. Tuan-tuan pemerah mati Allah ke Masjidil Haram. Sampai kadang-kadang, kita tahu, bayangkan berapa gandaan solat di sana. Tapi tuan-tuan, ada manusia, majoriti, mereka itu tak nak ambil peluang tu dah. Kenapa tuan-tuan persoalannya? Sebab pandangan mereka kepada Masjidil Haram, mata mereka menghadap pada Masjidil Haram itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Sebab itu ulama' saya sebut sekali lagi, ulama' guna satu kaedah yang namanya selalu berinteraksi. Itu akan mematikan sensitiviti. Selalu cakap perkara yang sama, dia akan mematikan sensitiviti. Tapi tuan-tuan, kalau kita cakap tentang akhirat, dia tak akan bunuh sensitiviti kita. Cuma ada beberapa amalan yang akan membunuh sensitiviti kita. Macam tadilah umrah tuan-tuan. Dan bahayanya, kalau itu terjadi dengan Ramadan,
Bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, kita mula anggap Ramadan itu hari biasa dah. Kerana kita merasa dah selalu berjumpa dengan Ramadan, maka Ramadan itu satu hari yang biasa-biasa. Kita tahan lapar dahaga, buka puasa, bazar habis dah. Ha? Tuan-tuan, bazar, bazir, sama je. Bazar ke bazir saya tak tahulah. Sama je. Pergi bazar, membazir. Pergi bazar, ngutuk tak sedap. Pergi bazar, ngutuk orang ni kenapa tak pakai tudung. Semua tuan-tuan. Menjadikan kita rasa macam, hari-hari sama je. Ramadan ni rupanya untuk bazar sahaja. Ramadan ni hanya untuk tahan lapar dahaga sahaja. Ramadan ini hanya untuk didik anak kita untuk tak makan sahaja, tuan-tuan. Perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahayanya kalau sifat biasa ini terjadi pada Ramadan. Yang difikirkan bukan Ramadan. Yang difikirkan adalah bila nak habis Ramadan ni. Bila nak raya. Alhamdulillah, tahun ni saya tak dengar lagi bunyi lagu raya awal-awal. 2 tahun lepas, tuan-tuan, satu Ramadan dengar bunyi lagu raya dah. Sampai kita rasakan Ramadan tu satu hari yang biasa sangat. Yang kita fikirkan adalah bila nak habis Ramadan. Yang kita anggap seolah-olah fenomena tahunan sahaja. Ini yang sangat bahaya, tuan-tuan. Dan yang lebih bahaya lagi adalah banyak antara umat Islam itu melihat Ramadan itu daripada satu sisi sahaja. Kalau kita dengar Ramadan itu, yang terlintas dalam benak kita apa, tuan-tuan? Ramadan ini bulan apa? Bulan ampunan. Bulan penuh rahmah. Bulan berkah. Bulan Al-Quran. Yang sedap-sedap je ada dalam bulan Ramadan. Tapi tahu tak kita bahawa Ramadan ini jika tidak kita singkapi dengan benar, maka boleh menjadi mimpi buruk yang mimpi buruk pada kita nanti pada hari kiamat. Nabi kita SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, ini hadis yang biasa kita dengar. Saya bawa satu kali hari ini, tuan-tuan. Saja kita nak ingat-ingatkan sikit-sikit, tuan-tuan. Sebelum kita masuk bab harapan nanti, tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Celaka korang ni. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Tuan-tuan, manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia-mulia akhlak beliau SAW, sampai boleh mengatakan celaka seseorang itu. Kan jarang sangat kata-kata Nabi berbentuk begitu. Sehingga Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kenalkan Sayyidina Anas. Anas bin Malik ini, tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi SAW. Bermula umur 10 tahun sehingga wafatnya Nabi SAW. Apa kata beliau tentang ucapan Nabi SAW? Nabi itu tidak pernah mengangkat suaranya pada siapa pun kecuali ketika mana dia berkhutbah ataupun berpidato. Tuan-tuan, tapi dalam kes ini, tuan-tuan, Nabi kata celaka korang ni. Kalaupun beliau SAW itu dizalimi, walaupun Nabi itu dizalimi, teruk, tuan-tuan. Apa yang Nabi sebut, tuan-tuan? Nabi SAW, doa beliau apa, tuan-tuan? Allahumma ghafirli qawmi fa'innahu la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan mereka tu, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kaum aku. Boleh jadi mereka tu tak tahu dan tak faham. Itu Nabi ketika mana dia sakit, tuan-tuan. Kena luka fizikal, kena luka hati SAW. Tapi tuan-tuan, cuba kita bandingkan dengan hadis ni. Celaka kau. Celaka korang ni, kata Nabi SAW. Bukankah benda ni jadi satu tanda, timbul tanda tanya sangat besar di benak kita. Ni orang ni salah apa sebenarnya ni? Sampai Nabi celakakan dia. Sampai Nabi ni, tuan-tuan yang mulakan Allah, seolah-olah terpaksa memulaukan. Bagi satu stamp pad kat dia. Nah, ambil kau sertifikat. Orang ni celaka. Sampai tahap begitu, tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW, celakalah. Iaitulah seseorang yang memasuki Ramadan. Lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan. Sampailah Ramadan itu terpisah dengan dia
tetapi dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah dia, kata Nabi. Celakalah dia, celakalah dia. 3 kali tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Ramadan saya ni suka sangat buka tajuk perkara yang jangan dibuat. Berbanding kebiasaan ustaz-ustaz mungkin yang biasa saya dengar lah. Berbanding yang biasa kebiasaan yang saya dengar, mereka ustaz-ustaz ataupun yang biasa saya dengar itu kebanyakannya lebih suka ajak tuan-tuan, mehlah kita sedekahkan, mehlah kita perbanyakkan sedekah, perbanyakkan amalan. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah tapi bulan tambah sedekah, perbanyakkanlah solat itu dan ini. Tapi tuan-tuan, saya lebih suka buka tajuk perkara yang jangan buat itu, jangan buat ini. Sebab sisi buruk, jika kita memandang biasa kepada Ramadan itu, lebih teruk kesan dia daripada orang yang sentiasa buat baik, tuan-tuan. Ramadan ini, tuan-tuan, Ramadan bulan pintu syurga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbolik seluruh akses dan prasarana beribadah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ulama. Lalu anda tidak solat, lalu kita tak puasa, tuan-tuan. Lalu kita tak tarawih, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, kadang boleh kira berapa kali 20 rakaat tarawih yang pernah kita capai. Sampai tahap itu hinanya kita dengan Ramadan. Bahkan ada yang tak pernah sentuh Al-Quran. Tuan-tuan ingat kisah Khalid Ibn Walid. Ketika mana dia tak dapat sentuh Al-Quran sebab dia sibuk berjihad, tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan, Khalid Al-Walid itu ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran, pegang Al-Quran, tengok Al-Quran, dia kucup Al-Quran, menangis, tuan-tuan. Khalid Al-Walid. Apa kata beliau, tuan-tuan? Hei Al-Quran, hari ini aku merindukan kamu, aku kucup kamu. Aku melupakan kamu kerana aku sibuk dengan jihad. Tuan-tuan, jihad tu bukan perkara yang remeh-temeh. Jadi jihad itu lebih tinggi pahalanya. Tapi kerana tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuh Al-Quran itu, menyebabkan Khalid Al-Walid merasakan itu adalah suatu kesalahan baginya. Apakah kita bandingkan dengan kita, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada tak kita menyentuh Al-Quran lebih daripada bulan-bulan sebelumnya? Adakah kita bangun pagi, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pintu syurga yang dibuka seluas-luas lebar-lebarnya ini, bangun pagi untuk sekadar kejar sahur sahaja tapi kita tak bangun tahajud? Adakah kita ini menambah sedekah? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan kedamaian. Ramadan penuh ketenangan. Ramadan ini bulan penyembuhan, bulan apa lagi? Bulan kebaikan, bulan penuh pengampunan, bulan kita panggil bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang dicairkan seluruh kasih sayang Allah kepada umat-umat yang berada pada bulan Ramadan. Bulan yang mana kita boleh capai syurga, bulan Al-Quran, bulan diturunkan wahyu, bulan menjadi seorang Muslim yang mana kita berlatih menahan diri. Kita tidak hanya melakukan apa yang kita inginkan, tahan diri. Tapi kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Lalu kemudiannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ancaman adalah ketika mana kita kemudiannya terlepas dengan peluang tersebut. Yang akhirnya, tuan-tuan, Ramadan itu di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat dalam hadis yang sahih, dan tenaga syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bermaksiat, tuan-tuan. Kita masih lagi duduk clubbing, kita masih lagi duduk lebihkan handset lebih daripada Al-Quran, hang out balik pukul 2 pagi. Lalu kemudiannya terlepas dengan Ramadan. Dah habis Ramadan, celaka dia, kata Nabi SAW. Tetamu ini, tuan-tuan, Ramadan ini kalau kita tak manfaatkan, habis kita pada hari kiamat nanti.
Belum lagi kita sentuh kebiasaan yang salah yang mendatangkan dosa kita ke tarawih sahaja, tuan-tuan. Tarawih saja dah banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, tuan-tuan. Lalu depan orang solat, handset berbunyi. Semuanya perkara-perkara wajib yang kita perlu matikan. Cukup kesalahan-kesalahan tarawih saja kalau kita cerita, patutnya boleh buat kita rasa kerdilnya amalan yang akan kita hantar nanti pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Perempuan yang rahmati Allah, sesekali jerkah diri kita dalam cermin, tuan-tuan. Duduk depan cermin, jangan puji, tuan-tuan. Tanya dekat cermin tu, apakah amalan yang kau ada, Nazim? Saya Nazim lah kan. Apakah amalan yang kau ada? Ha? Lihat mata kita yang dalam-dalam, yang penuh dosa, tuan-tuan. Tatap wajah kita yang penuh dengan dosa, tuan-tuan. Tatap lisan kita yang banyak bermaksiat. Jeling-jeling tangan kita kat cermin tu, tuan-tuan, yang pernah berbuat buruk. Tenung kaki kita, tuan-tuan, yang melangkah kepada maksiat. Adakah layak untuk menjadi ahli syurga? Adakah layak untuk kita meninggalkan Ramadan? Tetamu itu akan hadir. Ramadan tetap akan hadir, tuan-tuan. Ramadan itu tetap akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Persoalannya apakah yang kita siapkan? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kena letakkan satu pengharapan Ramadan. Seseorang yang merasakan bahawa ini adalah Ramadan terakhir dia, maka dia akan luar biasa dalam beribadah. Orang yang mengeluarkan orang tersebut, kita, tuan-tuan, yang merasakan ini Ramadan terakhir, letak pengharapan seperti itu, tuan-tuan. Kita akan mengeluarkan seluruh potensi yang kita ada ketika mana kita merasa ini adalah kesempatan terakhir kita. Hadirin, ini saatnya kita kejar apa yang telah kita ketinggalan dulu. Ini kelas acceleration, di mana amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, solatlah anda seperti mana anda mengerjakan solat terakhir anda di muka bumi ini. Tuan-tuan, kita letak begitu, tuan-tuan, kita akan khusyuk. Kita akan mula menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa macam susah sangat nak nangis, tuan-tuan, pura-pura nangis, tuan-tuan. Dengar tentang akhirat, dengar tentang Ramadan. Kita akan nangis kepada Allah sehingga Allah sendiri yang akan lembutkan hati kita, tuan-tuan. Kita akan mula rasa meremang, merinding bila mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mula rasa Ramadan itu adalah Ramadan terakhir, maka kita akan sujud selama-lamanya, dan boleh jadi, tuan-tuan, ini juga adalah Ramadan terakhir kita. Mana kita tahu? Malah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malah yang lebih besar daripada pintu Ramadan itu adalah pintu as-sawmuli, kata Nabi SAW dalam satu hadis kursi. Malah pintu yang paling besar, malah benda perkara yang lebih besar daripada pintu Ramadan yang diketuk-ketuk tadi, tuan-tuan. Ramadan duk ketuk hari-hari nak masuk ke dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tolak, tuan-tuan. Tapi ada satu ketukan yang lebih besar, tuan-tuan, iaitulah namanya pintunya as-sawmuli, pintunya kepada pemilik Ramadan. As-sawmuli, kata Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu milik aku. Siapa yang berpuasa dengan ihtisaban wa imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan penuh penuh munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut akan sentiasa duduk di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pintu yang lebih besar adalah ketika mana diketuk pintu kehidupan untuk kembali kepada Allah. Pintu yang lebih besar daripada pintu Ramadan. Dan pintu itu juga boleh dan senang didapati pada bulan Ramadan. Apabila pintu ataupun ketika mana kita diketuk pintu kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
datang detikan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tuan-tuan, tengah duduk-duduk, tiba-tiba isteri datang, marah. Kita pun tak tahu salah apa tuan-tuan. Datang detikan tuan-tuan. Kita rasa nak makin taat kepada Allah. Kita rasa macam, alamak ujian apa ni tuan-tuan. Sakit kepala. Sampai tiba-tiba sakit kepala yang begitu. Dek kerana kena marah isteri je tuan-tuan. Kita rasa macam, apa yang Allah cuba sampaikan. Tuan-tuan, Allah datangkan. Allah hadir dalam diri kita tuan-tuan. Datang detikan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, ketika pemaksiat, ketika orang al-ma'asi, ketika mana orang yang bermaksiat itu diuji sehinggalah terdetik untuk kembali kepada Allah, ataupun ketika mana ahli ibadah diberikan kenikmatan untuk semakin mengenal Allah, itu tandanya Allah cuba ketuk pintu cinta hati kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Allah ketuk pintu kehidupan kita supaya kita itu duduk dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya suka sangat cerita bab-bab tentang kesalahan-kesalahan dalam Ramadan ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lintas depan orang tengah solat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lintas depan orang solat, maka kata Nabi SAW, kalaulah kita tahu, kalaulah seseorang itu tahu betapa beratnya orang yang melintas di hadapan orang yang bersolat ini tuan-tuan, maka orang tersebut akan berhenti selama arba'in, selama 40, kata Nabi SAW. Boleh berlakulah 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, semuanya lama tuan-tuan. Maksudnya dosa ataupun betapa buruknya melintas depan orang solat tuan-tuan, kita sanggup untuk berhenti 40 hari, 40 bulan, 40 tahun begitu. Sampai tahap begitu. Tapi tuan-tuan, apa yang kita nampak pada bulan Ramadan ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ramai orang melangkah-langkah orang depan solat. Bahkan kita ini pun kadang-kadang duk cetek ilmu sangat tuan-tuan. Kita tak belajar sangat banyak tuan-tuan, termasuklah saya. Akhirnya kita pun tak cuba untuk buat sutrah tuan-tuan. Sutrah ini, satu sutrah, satu pahala sunnah. Buat pada bulan Ramadan, satu pahala wajib. Tak buat sutrah. Sutrah pun kita tak tahu apa tuan-tuan. Sutrah itu satu penanda untuk kita solat. Lebih kurang 3 hasta lah. 3 hasta itu kata Nabi SAW. Jarak antara kita dengan penanda solat depan kita itu lebih kurang 3 hasta begitu. Jadi itu yang perlu kita amalkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sutrah itu boleh bagi bentuk lah. Ada yang kata garisan, ada yang kata phone. Cuma tuan-tuan, boleh tak kita guna phone sebagai sutrah? Sebagai penambahan sajalah, boleh. Cuma kalau guna phone ni dia risau. Kita sujud, bangun-bangun, handset hilang dah. Itu masalahnya tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, ada beberapa amalan yang jangan dibuat, jangan lintas. Kalau dah letak sutrah tuan-tuan, kita pula lalu depan orang solat itu tuan-tuan. Ya Allah, kata Nabi SAW, halal darah orang tu. Walaupun yang lalu itu bapa saudaranya. Dah letak sutrah orang lalu juga tuan-tuan. Sampai tahap Nabi kata halal darah dia, walaupun itu bapa saudaranya tuan-tuan. Bukan maknanya boleh bunuh dia. Tapi beratnya orang yang mengganggu munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat situ sahaja untuk solat ini tuan-tuan. Dalam keadaan berdiri sahaja dah ada 3 sunnah dah. Satu sutrah. Satu lagi jangan lalu depan orang. Satu lagi kita boleh angkat tangan untuk halang orang supaya jangan lalu depan kita. 3 sunnah tuan-tuan, dapat pahala dah. Yang tarawih kita ini kadang-kadang kita tak pernah guna pun 3 perkara tersebut. Itu belum lagi tuan-tuan orang yang baca kuat-kuat ketika mana solat. Sedangkan bacaan kuat itu mengganggu itu merupakan suatu perkara yang haram. Sah tak solat dia sah. Tapi haram tuan-tuan. Kita buat perkara haram. Bermaksiat kepada Allah. Ganggu orang lain dalam munajat dia. Dia kerana nak nangis. Tiba-tiba duk terganggu dengan bacaan Fatihah kita sebelah tuan-tuan. Kuat sangat baca.
sehingga mengganggu orang sebelah. Akhirnya tuan-tuan, orang sebelah tak jadi munajat dah, tak jadi khusyuk dah. Kerana kita gangguan-gangguan itu namanya kata ulama haram. Seperti mana seseorang yang ketika mana solat, handsetnya berbunyi tuan-tuan, berdosa dia jika dia tak tutup bunyi tersebut. Kalau pun handset itu kat bawah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia patutnya kena angkat tuan-tuan. Angkat, duduk sekejap. Tengah solat tu duduk sekejap, matikan sekejap, bangun balik. Itu kaedah yang ulama tetapkan supaya tak mengganggu munajat kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kerana kita ni kadang-kadang tak rasa ketukan cinta Allah. Kita tak rasa ketukan Allah itu nak masuk dalam kehidupan kita. Kita tak rasa detikan tu. Ada detikan tu, detikan untuk kembali pada Allah. Tapi kita tak sambut. Labbaik Allah. Kita tak sambut begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasakan Ramadan kita ini Ramadan yang biasa-biasa, yang akhirnya kita tak letakkan apa-apa harapan pun terhadap Ramadan. Sehingga kan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah saya suka sangat sebut. Dulu anak-anak murid saya bila Ramadan tuan-tuan, saya suka sebut satu perkara tentang cinta. Yang akhirlah insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saya sebut tuan-tuan, biasa saya sebut kepada anak-anak murid saya dulu. Maka ketika mana Allah mencintai kamu. Bila mana nak tahu Allah cinta kita ke tidak tuan-tuan? Kadang-kadang kita terbangun malam. Kadang-kadang yang kita sebut tadi itulah, ada detikan. Ada satu detik, kita tu rasa macam, Allah ketuk hati aku untuk kembali pada Allah. Sebegitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mana Allah dah tunjuk yang dia cinta kepada kita, maka ketika Allah mencintaimu, jangan tolak ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ketika mana Allah cintakan kita, jangan tolak cinta itu dengan memilih untuk berbuat maksiat. Ramadan ila Ramadan. Daripada Ramadan yang dulu sehinggalah Ramadan yang sekarang. Ramadan yang tahun lepas sehinggalah tahun ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang menyebabkan kita ini lapang hati kita. Yang menyebabkan diampunkan dosa kita ini setiap tahun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang kita rasa kita ni diampunkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah kerana Ramadan. Letakkan pengharapan Ramadan itu setinggi-tingginya supaya kita dapat capai satu namanya cinta Allah. Yang cinta Allah itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir kata daripada saya, mohlah kita, jomlah kita jadi sahabat baik Ramadan. Moga-moga Ramadan kita ini Ramadan yang penuh pengharapan. Yang akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri yang terbaik untuk kita. Allah beri satu yang namanya fitrah yang terbaik. Akhirnya kita keluar Ramadan, pengampunanlah untuk kita. Saya serahkan semula, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis kita, insya-Allah. Terima kasih. Kiranya ada soalan ke? Boleh tanya ya, 1-2 soalan, silakan. Okay, nampaknya dah tak ada soalan Ustaz. Sebenarnya jelas Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, maaf lambat. Ya, saya ada soalan kan? Silakan. Kalau kita kita pergi semayang, kita di tengah-tengah kita terbatal. Jadi nak keluar, maknanya kita keluar ikut tepi lah. Tak boleh ke belakang kan sebab banyak. Betul. Ya. Dia macam ni. Kalau ikutkan zaman Nabi tu, dia ada babus salam, kalau di Madinah lah. Kalau kita sepatutnya masjid pun kena amalkan perkara tersebut lah. Engineer, arkitek kena letak. Yang kalau di Madinah tu namanya babu nisa dengan babu Jibril. Kalau ikutkan babu Jibril dengan babu salam lah. Babu salam, babu Jibril ni salah satu kegunaannya adalah untuk orang-orang yang terbatal ni senang untuk keluar. Begitulah. Tapi tak apalah. Kalau tak ada, kalau terbatas solat, kita duduk je tengah-tengah tu. Tak apa, tak ada masalah pun. Sampai orang habis solat, kita bangun. Kalau dekat dengan pintu keluar, boleh. Kita buatkan sutrah untuk orang lain. Fahamkan sutrah untuk orang lain. Bila sembahyang jemaah ni,
bila sembahyang jemaah ni kita ada sutrah imam saja. Jadi makmum ni semua tak ada sutrah. Sutrah kita berpandukan pada sutrah imam. Jadi kita boleh lalu depan orang solat dengan sutrah yang kita buat. Ambil satu kopiah sebagai contoh ataupun beg, kita letak depan orang, kita lalu. Kita niatkan yang kita letakkan beg tu sebagai satu sutrah. Tapi yang paling baik adalah duduk dulu diam. Supaya tak mengganggu munajat orang lain lah. Begitu. Terima kasih. Tak putus sah ke Ustaz? Kalau kita duduk, jadi sah tak apa ya? Tak putus. Itu tak memutulkan sah. Kita tak boleh putus sah lah. Sah, kan? Sebab itu kita panggil. Sebab ada kemudaratan kat situ lah. Oh. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Puan Asma, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya ni, kan kita solat sunat tarawih ataupun solat isyak kan. Dalam waktu kita solat isyak tu, kita tengah rukuk, lepas tu kita batal Ustaz kan. Lepas tu kita tunggulah sampai orang habis sujud, baru kita keluar dari saf tu. Boleh tak macam tu Ustaz? Terima kasih. Sama-sama. Boleh juga sebenarnya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kita punya saf itu 3 hasta. 3 hasta ni sebenarnya, dia kalau ikut hadis Nabi SAW tu, hadis Nabi tu, kita sujud tu ada ruang lebih kurang anak kambing untuk lalu depan kepala kita tu. Itu 3 hasta lah. Kalau kita sujud tu, antara saf kita dengan saf depan tu ada lebih kurang anak kambing. Anak kambing ni kecil je, dia kecil gitu je lah. Jadi sebenarnya boleh keluar. Tapi kita kena letakkan sutrah lah. Kita yang kena letakkan penanda untuk kita lintas pada setiap orang tu. Boleh juga keluar, tak ada masalah. Waktu sujud boleh juga supaya tak mengganggu munajat orang lain. Silakan boleh. Tapi pastikan letakkan apa nama tadi tu, yang namanya sutrah tu. Letakkanlah slow-slow. Satu-satu kita jalan. Tak ada masalah, insyaAllah. Boleh. Maknanya Ustaz kan setiap kali kita nak lalu tu, waktu orang sedang sujud tu kan kita nak lalu. Kita kena letak kita setiap orang yang kita lalu. Betul. Kita macam ni kita panggil kita tunduk macam nak lalu depan orang tua tu. Sambil-sambil tu kita letak, bukan letak satu-satu, kita seret je lah ikut badan kita tu. Niatkan je tu sebagai sutrah orang lain. Tak ada masalah pun. Boleh faham tak macam tu? Faham Ustaz. Macam tu lah keadaan kita. Boleh macam tu, tak ada masalah. Alhamdulillah. Sama. Cuma ada satu penambahan lagi dalam tarawih ni. Kebiasaannya orang kita, kalau ada satu saf kosong, contoh terbatal tu lah, terbatal orang keluar. Orang keluar tak ada masalah. Tapi saf yang kosong tu siapa yang nak penuhkan? Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tu, yang paling kuat adalah orang belakang ke depan. Bukan orang tepi ke tepi, faham kan? Supaya tak berlaku terlampau banyak pergerakan. Bila orang belakang yang ke depan, jadi dia tak terlampau banyak pergerakan tu. Kalau masjid tu panjang sampai 1,200 kaki sebagai contoh kan, panjang dia macam Madinah tu, sampai bila nak rapat. Jadi dia mengganggu sikit solat. Jadi orang belakang kena ke depan. Begitulah keadaannya. Terima kasih. Faham Ustaz. Bagaimana ada tiang di depan tu Ustaz? Tiang di depan tu dekat sangat dengan kepala. So saya minta kawan di belakang datang ke depan kan. Tapi dekat tiang tu memang kosong lah. Macam mana tu Ustaz? Untuk solat tu. Dia macam ni. Kalau kalau dia kurang 3 hasta, saf tu boleh dikosongkan sebenarnya. Tapi kalau mampu untuk isi, sila isi. Dia macam tu. Dia panggil 3 hasta tu lah, sekurang-kurang. Tapi kalau kita boleh ataupun kita mampu untuk selesa sujud, boleh masuk, kena panggil lah, maksudnya kena penuhkan saf tersebut. Kalau tak boleh, kena cari orang yang kecil ataupun kena kosongkanlah saf tersebut dan tu tak dipanggil terputus saf. Macam tu. Baik Ustaz, jadinya kawasan tu letak beg sajalah Ustaz kan? Tak ada masalah. Okay. Itu siapa tu? Saya pernah dengar kalau dah guna sejadah, maksudnya kita dah mak kawasan solat kita, maknanya orang boleh lalu depan kita, betul Ustaz? Betul. Dia banyak khilaf tentang sutrah ni. Sejadah pun boleh jadi sutrah. Jadi orang tak boleh pijak sejadah kita. Siapa yang pijak sejadah kita, dosa dia macam bunuh orang tadi tu. Ataupun kalau dalam masjid tu ada satu pendapat yang paling lemah lah kita panggil. Dalam masjid tu garisan-garisan saf itu pun dah dikira sutrah. Tapi tu tak berapa kuat lah. Cuma ia boleh menyebabkan macam kita lah kan. Kita nak lalu depan orang macam mana, takkan nak kena lintas sampai belakang. Jadi penanda ataupun garisan-garisan soft dah boleh
mengharuskan kita untuk lalu depan orang solat tersebut. Samalah sejadah tu lebih baik ataupun sutrah yang bertanda lebih kurang sejengkal tu lebih baik. Begitu. Baik, sama-sama. Terima kasih semua. Okay, Pak Rosna nak tanya ke? Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, selalunya kalau bulan Ramadan kan di masjid-masjid dan di surau kaum muslimat ni gairah untuk buat tadarus. Okey. Tapi apa pandangan Ustaz ya bila dia macam tebuk-tebuk juzuk ni? Adakah benda tu boleh lepas tu boleh buat majlis khatam ke? Macam mana pula fadilat majlis khatam tu kalau sekiranya jemaah tu ada katalah 100 orang tapi dibagi-bagi kan? Baik. Ustaz faham soalan saya? Faham. Terima kasih. Dalam bab ini khatamah ni penutup lah. Khatamah ni penutup dan benda ni dah ada dalam Muzakarah Malaysia dah dibincangkan dalam Muzakarah Malaysia. Khatamah tutup itu syaratnya mesti dibacakan keseluruhannya. Setiap seorang mesti mendengar. Dia syaratnya 2. Dengar ataupun baca keseluruhan ayat Quran baru namanya khatamah, barulah boleh ditutup. Jadi kalau tak tutup ataupun kalau tak cukup 2 syarat tu, orang tersebut tak dipanggil khatam, tak dipanggil khatam lah, tak khatam Al-Quran pun. Tapi nak buat majlis khatam Al-Quran ke apa ke semua tu silakan, sebab perkara tu tak dibuat oleh Nabi SAW dulu. Jadi kalau nak buat sekalipun walaupun tak khatam, boleh buat, cuma fadilatnya tak ada. Fadilat tak ada. Siapa yang khatam Quran kata Nabi SAW, tu doanya takkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak dapatlah fadilat tu. Cuma lebih baik ataupun orang yang dipanggil khatam Al-Quran itu adalah 2 syarat, mesti dengar dan mesti baca. Mesti macam tu. Keseluruhan ayat Quran, dia tak boleh potong-potong. Itu pendapat Muzakarah Malaysia dan juga Muzakarah di Mesir begitu. Terima kasih. Okey. Ada soalan satu lagi Ustaz daripada Sharifah Azizah. Apa kita boleh buat di Mekah Madinah yang orang lintas berleluasa? Baik, untuk Mekah Madinah ni kita ada satu sunnah tu. Sunnahnya apa? Kita keluarkan tangan. Tangan tu kita halang untuk orang lalu depan kita walaupun orang tersebut kanak-kanak. Dia kena tahan. Bila orang nak lalu je, hulurkan tangan gitu bagi dia tak lalu depan kita sekadar-kadar sepanjang tangan kita tu. Itu sunnah. Satu kita buat benda tu, satu pahala sunat. Jangan risau. Kalau orang tersebut lalu juga, kita dah tak mampu nak halang, tak apalah, biarlah dia lalu dengan dosa dia. Tapi kita dapat pahala sunnah begitu. Baik, terima kasih. Boleh Jadi soalan satu lagi apa tu? Ibu Lina. Assalamualaikum Ustaz. Dalam masjid yang sangat padat, boleh ke kita solat belakang jemaah lelaki sebab tiada ruang saf yang kosong langsung untuk memisahkan antara jemaah perempuan dan lelaki? Dalam susunan saf, mazhab Syafi'i, saya sebut mazhab Syafi'i, mazhab lain ada mazhab Hanbali yang boleh campur lelaki dan perempuan. Tapi kalau dalam mazhab tapi makruh lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i memang tidak dibolehkan campur. Jadi mazhab Syafi'i ni mesti perempuan duduk di belakang lelaki. Dia jarak lelaki dengan perempuan tu tetap sama 3 hasta tersebut. Tapi untuk mengelakkan fitnah, dia kena jarak lebih sikit. Jadi perempuan dengan lelaki ni dia tak tertakluk dengan 3 hasta tadi. Jarak antara imam dan makmum, makmum dengan makmum dalam mazhab Syafi'i kalau nak dapat fadilat berjemaah tu sebaik-baiknya adalah 3 hasta. Lebih tak boleh dah. Lebih tu kadang-kadang kalau lebih sangat boleh jadi pahala jemaah tu luput. Gitu kata ulama Al-Imam Nawawi. Cuma dalam bab perempuan ni dia boleh belakang sikit. Tapi kalau tak ada ruang sangat, bolehlah rapat-rapat sekadar-kadar. Janganlah sampai tersentuh lelaki dan perempuan walaupun sentuhan itu merupakan sentuhan baju ke baju. Tak bolehlah. Bila baju ke baju tu namanya fitnah. Bila berlaku fitnah tersebut, maka perempuan lebih baik solat di rumah ketika itu. Begitu keadaannya. Terima kasih. Okey, kira itu soalan terakhir Ustaz ya. Jazakallahu khairan pada Ustaz Muhammad Nazim atas perkongsian ilmu yang cukup jelas kepada kita semua, dan harapan Ramadan kita akan dapat mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal yang dilakukan dengan penuh ikhlas yang mendalam dan dapat meninggalkan kesan selepas meninggal Ramadan ini nanti insya-Allah Ustaz. Dan Ustaz saya serahkan kembali pada Ustaz untuk menutup menangguhkan majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah, doa dan soal asar. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami berkumpul dengan harapan Ramadan membuatkan kami ini diampunkan ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah taubat kami, terimalah amalan kami, terimalah apa sahaja ketaatan kami kepadamu ya Allah. Yang menyebabkan ketaatan itu melahirkan rasa cinta yang akhirnya membuatkan kami semangat untuk meninggalkan kemaksiatan terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lepas ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, masukkanlah kami ke syurga. Kami mohon ya Allah syurga walaupun kami tak layak ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kifarah wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.